KHI. Oh, ni menarik juga ni. Sebab, Ah, first time. ya betul. Average points di Miramar nombor 1 dipegang oleh pasukan Dingoes Esports dan nombor 2 Euro Lens Forevers yang tak berbeza sangat pun. 11.7 memang bukan tak berbeza. Memang betul-betul tak ada beza. Ivas 8.3, Bosku 8.1, R2K 8.0. Dan ada pasukan yang kita tak nampak pun dalam top 16 ini. Oh yalah, sebab diorang tak main lah, of course lah. Kita akan tunggu. Macam tadi kan, flight path sebelah kanan, timur. Kemudian, okay, kita tengok balik Sunhawk macam biasa lah, semua tempat boleh sampai. Okay. Kemudian Erangel, flight path bawah, selatan Kiao. Ya betul. Miramar, flight path kanan, timur Kiao. Kemudian datang pula Miramar yang seterusnya, selatan juga Kiao. Dan ini macam flight path hari ni, semuanya adalah flight path yang kejam. Yes. Tak tahulah macam mana game yang kelima nanti, tapi dah game yang keempat masih lagi menyakitkan hati untuk kebanyakan pemain yang turun di kawasan-kawasan yang sangat jauh daripada kawasan flight path ini. Tapi untuk pasukan-pasukan anda yang bermain, jangan lupa untuk sokong mereka. Jangan pernah mengalah, jangan pernah orang kata ragu-ragu dengan mereka. Sebab diorang masih lagi yakin dengan diri mereka sendiri. Jadi sama-samalah kita orang kata memberi mereka semangat tanpa henti. Tetapi Memang betul lah Khairul. Oh, tukang tilik kita hari ni ialah top cast sebenarnya. Jadi Tibo dah boleh resign daripada tukang tilik ni. Tersedap member makan. Tapi memang Miramar, Darul Selatan lah. Daripada hari apa percuma 20GB atau Pak Jumbo Bayar Plus 5GB kelajuan 3.2 tukar kiri. Tapi satu orang daripada pasukan kelas gerila tak boleh dijatuhkan. Win 94. Jauh tu bos. Tapi siapa tu? Haikul tak pasti. Dams rasanya. Betul Dams lah orangnya. Dia tembak daripada jarak yang cukup jauh, dapat. Ya. Dan kelas gerila sekali lagi bukan Adib lah. tapi rasanya sumpahan tu rasanya Adib dah pindah kat orang lain pula. Tapi agak menyakitkan sebenarnya untuk pasukan kelas gerila sebab kita pun tahu mereka turun dekat bahagian luar Pekado, scrapping Pekado, berhadapan dengan pasukan THQ, berhadapan dengan pasukan R2K daripada Cuma Cera. Diorang memang betul-betul tersepit kita boleh katakan. Tetapi satu-satunya peluang yang mereka ambil ialah tukar ke kawasan Pekado apabila Team Hak tak ada dan juga ambil kawasan Minas Generalis ketika pasukan RSG tak ada. Jadi itu tidak akan memberikan kesan banyak terhadap rotasi mereka di dalam permainan. Ya, sayangnya. Salah satu daripada mereka telah dijatuhkan, tapi untuk pasukan Boskur, kita dapat lihat mereka garang awalnya tapi nampak gayanya hari ini bukan hari mereka lagi so far. Bahkan kemungkinan ada beberapa perkara yang berlaku yang kita tak nampak di sebalik kamera. Tapi inilah dia pasukan yang telah pun berjaya mendapatkan chicken dinner. Cumanya seka tarik kau-kau ke arah selatan. Ada trend macam dia akan terus bergerak ke arah selatan. Tapi apa AP buat ni? Apa ni P? Oh, kenapa ni P? Buat apa tu P? Tapi rasanya Kido pun dah tahu kot keberadaan AP dekat kawasan tu. Dia tak tahulah Top. Dia tak tahu Top. AP betul-betul tegak je ni Top. Alamak, sikit je lagi. Dia dah pegang weapon dia, dah ada M4. AKM lawan M4 tapi AP lagi bersedia. Dia akan lompat dan AP akan dapatkan. Dapat. Nasib baik bro. Ya, agak menakutkan jugalah sebenarnya. Dia macam AP merisaukan juga sebenarnya. Mesti dia pun macam, ui aku pancau tu tadi. Nasib baik dapat knock tu tadi, aku pancau tu. Ya doh, 40 peluru tu habis. Jadi kosong, barulah jatuh seorang Iskido sebentar tadi. Sebab susah dia nak target. Sebab Iskido tu datang daripada arah atas kan. Mungkin dia ingat keluar daripada pintu dan sebagainya. Tapi nampak gayanya pasukan Euro Lens Forevers mendapatkan juga kill awal terhadap pasukan Dingoes Esports. Jarang sekali berlaku sebenarnya pergaduhan awal di antara dua pasukan tu. Yep, disebabkan atas flight path sebentar tadi yang berada di bahagian selatan cukup jauh untuk pasukan Euro Lens Forevers turun ke kawasan Cruz del Valle. Jadi mereka bertindak untuk bergerak ke kawasan La Bendita, second drop spot mereka yang telah pun diguna pakai daripada musim-musim lepas lagi. Tapi total damage yang kita dapat lihatkan 5,231, jauh meninggalkan Mika dan juga Damrut. Aizen bersinar untuk pasukan R2K. Betul. Sebab sebenarnya season lepas Mosgoku dah pun menjangkakan Aizen ni bersinar. Tapi mungkin disebabkan tidak adanya seorang Ziggs menyebabkan Aizen gagal untuk bersinar dengan baik. Tapi pada kali ini dengan line up ini adalah line up resepi untuk pasukan R2K. Kalau kita lihatkan mereka bermain dengan sangat-sangat konsisten, sangat-sangat baik, sangat-sangat berhati-hati juga. Dan mereka tak terlalu barbar, tak pakai otak. Itu benda yang menariknya untuk pasukan yang walaupun kita tahu kuat firepower, mereka ada Aizen,
Mereka ada HAM. HAM adalah Terminator untuk season 3. Yep. Kan? Season 3 kan? Betul. Kemudian Aizen. Kemudian mereka ada Ziggs. Kemudian mereka ada Echo dan sebagainya. Semua ni adalah barisan line up untuk pasukan R2K yang memang kita tahu sangat-sangat baik dari segi firepower dan mereka bijak untuk mengambil perlawanan. Tapi untuk pasukan KHI, untuk pengetahuan korang jugalah kan, mereka turun kat kawasan selatan Los Leones. Jadi mereka ada circle yang paling best sekarang. Oh, mereka di tengah-tengah. Jadi mereka akan dapatkan satu kedudukan yang cantik dan juga orang kata privilege ataupun kelebihan untuk memilih ground yang seronok untuk mereka pegang dengan lebih awal berbanding dengan pasukan-pasukan yang lain. Manakala Faris, awak belok kanan, lepas tu awak belok kiri. Ke mana awak sebenarnya nak pergi? Tapi Epi jumpa pula dengan Atih. Bukan seorang je dia nak cari, kali dua orang akan dapat depan muka dia. Adakah Epi nak larikan diri? Tapi seolah-olah seperti dia ingin meneruskan perlawanan ini. Ya, dan itu yang berlaku mungkin, tapi KHI akan melepaskan tembakan terhadap pasukan Clash Guerrilla. Mungkin pembalasan dendam akan berlaku terhadap pasukan Clash Guerrilla yang telah pun meratakan pasukan KHI di Minas tempoh hari. Tidak, mereka akan berpatah balik untuk mencari tempat yang berbeza, tapi Dingo Z-Sport selama sahaja sekarang ini akan berhadapan dengan salah seorang dari pasukan Judo Lions Forever. Tapi Judo Lions Forever yang seakan-akan akan mendapatkan kemenangan ini. Dingo Z-Sport sedikit kejutan, mereka cacat ataupun tempang 2 orang di awal perlawanan. Malang sebenarnya dan agak pelik juga sebenarnya sebab Atih bersama dengan Ricky. Tadi. Ya, kemudian mungkin ada dah sepatutnya info bahawa AP di hadapan mereka, tetapi Ricky turun ke bahagian bawah membenarkan pasukan Judo Lions Forever untuk mendapatkan seorang artis sebentar tadi. Agak pelik sebenarnya, tetapi ya Dingo Esports terpaksa untuk bermain dengan 2 orang saja waktu ini. Ya betul, tapi Shenzi akan melepaskan tembakan terhadap pasukan R2K. Entah berapa kali tembakan ini ataupun pertemuan ini berlaku untuk mereka. Echo menjaga rotation yang dilakukan oleh rakannya dengan begitu baik sekali. Shenzi tak berjaya untuk terus ke depan. Dan sekarang ini pasukan Clash Guerrilla akan take a step back untuk berundur kembali, tidak terus ataupun terlalu tergopoh-gapoh ke depan. Tapi Adib masih lagi melepaskan tembakan R2K dengan selamba saja bergerak ke kawasan hadapan. Tidak ada kecederaan untuk pasukan R2K. Yep, Clutch tidak memfokuskan diri mereka terhadap R2K. Mereka ada 3 pemain yang agak berdekatan, tetapi Adib ditugaskan berseorangan diri untuk menjaga rotasi daripada pasukan R2K dan mereka berjaya untuk selamat sampai dengan keempat-empat pemain. Mereka akan memegang satu kawasan rumah Boy Iman nama dia. Aku kadang-kadang tak tahu lah. Rumah Boy Iman. Boleh ke sebut nama tu? Oh, iya ke? Sebab tu nama orang tau. Oh. Ya, kau tak tahu Oh, tak tahu. Oh, dia legit nama orang. Oh, maafkan saya. Maafkan saya tak tahu. Tapi kan dia sebab adalah beberapa peristiwa yang menyebabkan kita sebut nama tu. Dia relatable lah. Cumanya aku tak tahu sama ada boleh sebut. Okey, tak apa, kita tukar topik ya. Halton dan juga rakan-rakan di bahagian kawasan Los Leones berhadapan dengan pasukan Dingo Esports dan KHI. 2 dah pun jatuh daripada jarak jauh daripada pasukan Farang Legend dan juga pasukan Dingo Esports. Zare Boy berjaya untuk dapatkan Monboy. Tempang 1 orang untuk pasukan KHI. Tak pasti apa yang berlaku. Mereka ada circle yang baik. Mereka juga ada tempat yang baik. Tapi tiba-tiba hilang 1 orang. Mungkin dalam proses untuk mendapatkan kawasan gudang tersebut menyebabkan mereka terjatuh. Di Farang Legend kita dapat lihat seakan-akan ada sedikit kebangkitan daripada mereka. Mula mengutip banyak mata di map Erangel sebentar tadi, tetapi tidak untuk map Miramar. Ada mungkin berlaku beberapa kesilapan, tapi circle seakan-akan trend ini akan terus tarik ke arah selatan. Team Secret kekal bermain dengan minus tempo sedikit. Ya, EVOS VIP rotasi yang agak pelik sebenarnya untuk mereka lakukan. Betul-betul swing sebenarnya. Mereka memang daripada water treatment. Kemudian mereka ke kanan dan pusing balik ke kawasan El Pozo dan ini akan menyebabkan mereka akan kurang daripada segi healing. Mereka tanking zone dengan sangat-sangat awal, tetapi macam biasa Sam9 Gang tak lari daripada pertempuran awal untuk hari ini. Mereka sedang pun menjaga pasukan Geek Fam yang sedang pun melakukan rotasi. Tetapi nampaknya seperti tiada langsung tembakan akan dilepaskan. Memang tak nak beri info langsung kepada pasukan Geek Fam. Mereka ingin masuk dengan orang kata senyap-senyap. Ya, itu yang dilakukan oleh pasukan Sam9 dan juga Geek Fam pada ketika ini. Masing-masing di circle yang kedua bermain di sudut-sudut hujung. Circle ketiga mungkin akan menyentuh tepi. Tapi untuk pasukan Axis Red One sebentar tadi di map Miramar, mereka berjumpa dengan Sam9. Pada kali ini mereka akan menggunakan rotation kau-kau ke arah selatan. Masing-masing mungkin hanya menggunakan bagi saja kalau ikutkan kelajuan yang didapatkan oleh mereka. Jadi mereka dapat menjimatkan minyak. Tapi untuk pasukan EVOS, mereka akan berjumpa dengan pasukan Team Secret. Ya, Samzi. Apa yang berlaku sebenarnya mengenai rotasi daripada pasukan EVOS VIP sebenarnya agak janggal untuk dilihatkan. Tetapi Team Hak
Pembukaan yang besar cuba untuk mencari pemain-pemain yang berpasukan Geek Fam. Tidak akan berhasil. Mereka akan dapat rotate ataupun mereka dapat bergerak dengan selamat. Snipes macam biasa akan berada di bahagian belakang kerana dia seorang support system yang cukup penting untuk pasukan Geek Fam. Tetapi Sam Z Ya. berbahaya. Apa yang berlaku untuk Sam Z ni? Kita tak pasti tapi kemungkinan dia tengah rotate. Lepas tu dia berjumpa dengan Team Secret. Lepas tu kereta dia dihancurkan. Dan kemudian sekarang ni dia dalam fasa untuk hanya delay kematian dan mengharapkan Team Secret melupakan dia macam tu saja dan masuk dalam circle. Ya, mungkin begitu plan beliau. Tak berapa nak pasti, tapi untuk pasukan Homeboys akan berada agak berdekatan dengan pasukan Judo Alliance for Rivals yang memegang kawasan high ground ini. 3-1 posisi yang diambil oleh pasukan Judo Alliance for Rivals. Sam9 akan melakukan satu rotasi yang sangat-sangat lewat melalui kawasan San Martin. Kenapa ramai sangat yang rotate perlahan sampai Team Secret pun hampir dah berjumpa. Satu biramar yang agak pelik di awalnya. Ya. Mungkin sebab tadi bila mereka rotate awal, mereka jumpa dengan tim lain. Aha. Jadi masing-masing yang jumpa dengan tim lain ni, masing-masing rotate lambat, lalu mereka jumpa juga tim lain. Semua tiba-tiba ada buah fikiran yang sama, tetapi untuk Putra harapnya dia tidak diletupkan sebab dia punya bagi tu memang nak meletup dah dia dah berhentap sudah. Harapnya tak berpusing. Itu yang kita harapkan dan itu juga yang dia harapkan pastinya. Tapi first aid kit untuk Team Secret juga semakin berkurangan. Mereka semakin menyakitkan dan juga yang sakit adalah mereka untuk masuk dalam zone seterusnya. Mereka dah lupakan SMZ sekarang ini. Jadi SMZ ada langkah-langkah yang baik untuk dia terus masuk ke dalam zone. Tapi Team Secret, kita kena ingat, depan mereka adalah Sam9 sebenarnya. Agak berbahaya untuk kedua-dua pasukan tersebut, tapi Genexus agak berdekatan dengan pasukan Team Hak berjiran waktu ini. Long paling harapan. Pembukaan smoke mungkin akan dilakukan oleh Long untuk melarikan diri ataupun sebaliknya. Tapi Snappy dan juga Bibiu ada high ground untuk cover fire ataupun untuk memberi bantuan terhadap rakan beliau yang tersangkut di bahagian belah bawah tersebut. Circle ke mana, Khairul? Circle pergi ke bahagian Los Leones. Ya, sebab jarang kan dia terus tutup dalam Los Leones. Malam pasukan Almighty berjaya dapatkan chicken dinner sebab circle kat KHI. Jadi KHI ambil tempat tu terlebih dahulu. Ni kita akan tengok circle tarik ke arah kawasan atas. Betul? Dibo mana Dibo? Mana Dibo? Dibo. Ya, tekan saya tepat nampaknya circle kita ke Los Leones membenarkan pasukan Sam9 mendapatkan kedudukan yang kita boleh kata sangat-sangat selesa. Diorang akan bermaharajalela di bahagian belah utara. Begitu juga dengan pasukan Team Secret. Nampaknya permulaan yang jagal untuk 3 buah pasukan ini akan membuahkan hasil untuk EVOS, Team Secret dan juga Sam9. Betul, kosong kan? Ya. Kawasan utara kau punya kosong sebab ramai menjangkakan circle akan tarik ke arah selatan untuk circle yang ketiga ini. Tapi tidak, dia terus bergerak ke arah utara dan Farang Legend juga telah pun berada di dalam kawasan circle. Jadi mereka tak perlu untuk terus bergerak dengan begitu laju untuk bergerak keluar daripada kawasan ini. Ada tembakan Mini 14 kedengaran, tetapi untuk Homeboys juga sedang melakukan rotasi. Masing-masing tengah ambil tempat untuk circle seterusnya. Mereka perlu dapatkan checkpoint yang mudah untuk keluar dan mudah untuk masuk. Terjatuh pula Mika dekat situ. Iron Pro akan mula untuk bergerak rotasi daripada pasukan Homeboys waktu ini. Cuba mungkin untuk swing ke bahagian kawasan utara Los Leones. Tetapi R2K dan juga NC, adakah ada pelanggaran yang akan berlaku? Alamak, berbahaya. Rush dah mula turun mereka tertahan. Sekarang tembakan berbalas tembakan. Eko tapping yang karang daripada diri beliau. Mendapatkan Rush. Terus cuba untuk diambil serta-merta. Tetapi bantuan datang untuk NC. Belum sempat untuk N, masih lagi belum masuk mata singkir untuk Eko dan dia pula yang ditembak waktu ini. Ya, dan R2K sekali lagi di tempat yang lebih kurang sama mereka dijatuhkan salah seorang daripada mereka tapi baiknya kali ini adalah bukan Aizen. Untuk pasukan NC, 2 orang saja lagi yang tinggal. Frankie dah tak boleh nak bergerak. Tim Hak akan berlawan dengan KHI, rematch Hatin. Ya, pergaduhan berlaku. Bom tangan cantik pada Damaso menghabiskan Zuli serta-merta. Satu akan hilang daripada pasukan Team Hak. Fredo akan dapatkan Snappy. Genexus mungkin melanggar kawasan Team Secret waktu ini. Ya betul, tapi KHI mereka terus saja bergerak ke depan. 3 orang saja lagi yang tinggal untuk mereka. Mereka mahukan mungkin pasukan Team Hak secara terus sekarang ini. Team Hak perlu untuk bertahan dengan baik. Ranking melepaskan tembakan ke dalam smoke. Tidak. Ada orang dekat situ. Dia orang kata double confirm lah. Double confirm. Tadi member cakap, aku dah dapat kill aku. Tak, berasa dia tembak kotak. Tak tahu lah macam mana. Malas nak masuk apa-apa spekulasi. Tapi Insomnus akan dapatkan nice shots.
dengan AKM, adakah jarak dekat ataupun jarak jauh? Tetapi untuk Frankie terperangkap dijaga rapi oleh pasukan R2K. Masalahnya ialah kedua-dua buah pasukan ni tak ada dalam circle lagi, dan malang juga untuk NC. Berbaki dengan satu orang pemain saja. Ini bermakna bahawa R2K berjaya menjatuhkan ketiga-tiga pemain daripada pasukan NC. Rotasi yang cukup baik daripada pasukan R2K. NC nampak serba tidak menjadi kalau kita tengok. Seakan-akan banyak pasukan telah pun menghidu cara rotation mereka. Tapi EVOS VIP mendapatkan seorang nice shot. Sekarang ini perlawanan 4v4 di antara mereka sedang berlaku. 3 orang saja lagi yang tinggal untuk Team Secret. Fredo dah ada dalam circle. Tapi untuk pasukan EVOS, adakah mereka akan berjaya? Oh, bahaya sekarang untuk Matoy. Tapi bom tangan daripada seorang Kid akan membantu Matoy untuk menjatuhkan pihak lawan di bahagian hadapan. Tetapi malang Matoy dalam keadaan knockdown. Ditembak daripada jarak jauh. Insomnus membantu rakan beliau untuk melarikan diri dan berjaya. Tetapi tidak dapatnya. Di mana Samzy akan dapatkan satu orang. Malang Samzy pula akan jatuh ke tangan Zone. Satu fight 1v1 yang sangat tidak menguntungkan untuk kedua-dua belah pihak. Ya betul, Fredo tinggal last guy sekarang ini. Insomnus juga tinggal satu orang. Tapi ada kereta yang didudukkan oleh rakannya Reza. 2 orang untuk EVOS, 1 orang saja untuk pasukan Team Secret. Smoke dibaling tapi Matoy akan gagal untuk diselamatkan. Team Secret sukar untuk mengulangi chicken dinner sebentar tadi. Agak berbahaya. Secret berbaki dengan Fredo. Mampukah mereka untuk bertahan dengan lebih lama? 46 pemain, satu pasukan telah pun dikeluarkan nampaknya berbaki dengan 15, iaitu pasukan KHI. Ke tempat yang ke-16 dengan 2 mata singkir. Jumper dapat Demigod. Memang nice lah. Memang satu kill feed yang diidami oleh Jumper dan juga Demigod. Mereka akhirnya bertemu setelah mereka mencari pertemuan tersebut. Tapi inilah dia pasukan Clash Guerrilla juga sukar untuk masuk ke dalam circle kerana Genesis akan menyekat kemarahan mereka. Homeboys dapatkan pasukan Judo Lions di sudut yang berbeza. Yup, 2 telah pun dijatuhkan oleh pasukan Judo Lions. 4 rivals di bahagian yang berbeza. Axis sedang memikirkan cara untuk mereka masuk ke dalam circle yang keempat. Mereka ada info, ada Clutch, ada Genexus di hadapan. 2 buah pasukan bakal berlawan dan mungkin niat Axis ingin third party daripada bahagian belakang. Snaps dapatkan Biu-Biu, Razor dapatkan Fredo dan Team Secret malang. Selepas chicken dinner, mereka terkeluar dengan sangat awal ke tempat yang ke-15. Sayang sekali untuk mereka, tapi Axis Red One akan menyekat ataupun mengepung kedudukan pasukan Genexus. Dan juga sebenarnya ini akan merugikan 2 pasukan Genexus dan juga Clash Guerrilla. Sukar untuk masuk ke dalam circle yang seterusnya. Dan ada juga pasukan yang dapat menunggu di dalam circle. Genesis akan berlawan dengan pasukan Axis Red One. Loyu terus saja bergerak ke depan 4v4 di antara mereka sekarang ini. Oh, terbuka kedudukan Loyu. Bahaya dia boleh tembak daripada bahagian belakang. Sementara dia lepaskan Clutch Guerrilla bernasib baik. Clutch tidak melakukan apa-apa picking. Tapi Jumper, anda berhadapan dengan Loyu waktu ini. Anda perlu untuk berjaga-jaga. Dan bom tangan berbalas bom tangan antara Axis Red One dan juga pasukan Genexus daripada jarak jauh. Sukar untuk Axis push sebenarnya. Ground yang tidak cantik. Mereka perlu untuk naik ke bahagian atas. Tetapi Mika memberanikan diri untuk cover lebih banyak ground untuk pasukan mereka. Ya betul, kalau kita perhatikan sekarang Jumper dia tak sedar ada Loyu kat sebelah kanan. Itu masalahnya, Loyu dah baling grenade. Jumper dah dengar step, dia pegang UMP. Dia dah bersedia. UMP diguna pakai, sekarang mencari seorang Loyu. Tembakan dengan begitu jigal sekali. Berjaya mendapatkan seorang Loyu sekarang ini. Axis Red One ada advantage sedikit tapi dijatuhkan pula oleh Snappy. Malang-malang daripada Mika, terlampau terbuka. Kini Jumper perlu untuk dicari. 3 pemain akan memfokuskan diri mereka terhadap Jumper. Sangat-sangat rendah nyawa beliau. Terbalik sudah kenderaan. Axis di kawasan yang cukup terbuka untuk dijatuhkan oleh pasukan Genexus. Tetapi nampaknya Genexus akan mementingkan sekat terlebih dahulu dan Hinup akan cuba untuk reset kembali kedudukan mereka. Adakah Jumper akan mampu untuk diselamatkan? Sepertinya iya, kerana Genexus tidak lagi mengganggu mereka. Ya betul, Genesis akan fokus sekat terlebih dahulu tapi Hinup akan terus menekan Genexus. Play zone menjatuhkan Biu-Biu. Snappy dan macam tu saja Genexus dikeluarkan di tangga yang ke-14. Malang musuh utama mereka ialah zon biru kita sebentar tadi. Tetapi banyak pasukan akan mula untuk bertembung di bahagian atas Los Leones. R2K, Judo Alliance, 4 Rivals, Sam9 Gang. 3 pasukan yang cukup digeruni, cukup hebat akan bertembung. 3 penjuru antara mereka. Ya betul, dan tembakan baik mungkin daripada Aizen. Cuma untuk mendapatkan satu orang tapi nyawanya terlalu rendah. Sekelas shift ke arah selatan sekarang ini. NC dan juga Clash Guerrilla masing-masing ada circle dengan 1 orang saja lagi yang tinggal untuk mereka. Wow. Farang Legend sekali lagi dengan circle, dengan compound, dengan ground yang cantik. Mampukah mereka untuk mempertahankan kawasan compound tersebut daripada dilanggar oleh mana-mana pasukan. Tapi waktu ini Man Parang perlu menghadapi 2 buah pasukan yang bakal menuju ke arah mereka, iaitu Judo Alliance 4 Rivals dan juga pasukan R2K sekarang ini mencari kedudukan yang paling tepat untuk mereka pegang. Masih lagi belum bertempur antara satu sama lain. Tetapi tembakan AWM beliau tak mengena. Sebenarnya Ziggs yang akan dapatkan Man Parang.
Dia dah target cantik dah, tapi tiba-tiba member tu knock pula. Tapi sekarang ini Aizen akan dicari. Diletakkan cross yang begitu cantik oleh pasukan Sam 9, Yudu Lions. Sam 9 dan juga R2K berada berdekatan di antara satu sama lain. Zone akan bergerak sekarang. Sam 9 tertekan untuk masuk ke dalam zone seterusnya. Aizen dah buat kerja, maka Sam 9 perlu untuk risau. Aizen melepaskan tembakan dalam keadaan pro. Aizen diratakan di tangga ke-13. Wow, dalam sekejap mata Sam 9 mengeluarkan R2K, tetapi Yudo Lions for Rivals, mereka takkan membiarkan Sam 9 duduk dalam keadaan tenang. Akan datang tak lama saja lagi Axis Red One. Selepas The Nexus, mereka mencari Geek Fam. QB hampir di knockdown daripada jarak yang akan dekat oleh Hinup dengan skop 4 beliau. Lontaran bom tangan nampak seperti tepat. Adakah mampu untuk mendapatkan Hinup? Sepertinya tidak. Belum meletup lagi, belum meledak. Dan mungkin jumper akan cuba untuk diselamatkan sekali lagi. Kerap kali nampak kelihatan jumper jatuh di game kali ini. Ya betul, tetapi pasukan Geek Fam mereka akan menyekat kemarahan Axis Red One. Kau punya tembakan dilepaskan dan belum lagi berjaya untuk dijatuhkan Axis Red One secara terus. Begitu lihat sekali Heinup dan juga Faris untuk dijatuhkan. QB mencari, tapi Ricky dapatkan Iron Pro di sudut yang berbeza. QB melepaskan tembakan last guy untuk Axis Red One. Dia cuba untuk bergerak masuk ke dalam zone seterusnya. Faris nyawanya rendah. Setitik saja lagi yang tinggal. Mungkin akan dihancurkan, dihantar ke lobby. Sedikit masa saja lagi. Oh, bahaya untuk Faris. Cuba untuk bertahan dalam kawasan smoke tersebut. Adakah akan dijumpa oleh Miracle? Nampaknya ia dia akan berjaya. 7 mata singkir. Tetapi malangnya untuk mereka. Damrud pula akan di knockdown ketika circle yang kelima mula untuk bergerak tutup. Tim Hak mengambil kesempatan dalam kesempitan tapi dapat dibawa oleh Miracle. Cuba ditembak dengan skop 3 tak berjaya. Akan lolos masuk ke dalam circle kita yang kelima. Ya, Geek Fam ada circle sebenarnya sedikit. Tetapi di manakah Farang Legend mereka akan berhadapan dengan pasukan Homeboys yang tengah perform dengan begitu baik sekali. Farang Legend perlukan kemenangan dengan tim fight ini. Mereka mencari kill tapi mereka belum lagi jumpa dua penyingkiran. Walau bagaimana betul mereka dapatkan. Dingos akan berhadapan dengan pasukan Sam 9 pula. Man Farang mencari tembakan dilepaskan untuk meletupkan kereta. Tapi kereta itu pun dah meletup sekarang ini. Oh, bahaya untuk Ricky. Dia akan berhadapan dengan Man Farang. 1v1. 1v1 tapi Ricky mengejar Man Farang. Masih belum berhenti mengejar dan akan dapatkan satu knockdown tersebut. Dan nampaknya sekarang ini Bravo one man show dan berjumpa dengan Ricky. Dan Bravo akan menyelamatkan hari untuk pasukan Sam 9 4 mata singkir dalam top 9 kita. Ya, Man Farang mengharapkan Bravo sebentar tadi. Tetapi malangnya kepintasan ataupun kepantasan Ricky berjaya menyebabkan Man Farang terjatuh. Farang Legend masih lagi pesi tapi Circle tarik ke arah selatan. Selatan dan selatan. Farang Legend perlu untuk bergerak dan Homeboys perlu untuk menyelesaikan Farang Legend kalau mereka nak masuk ke dalam zon yang seterusnya. Geek Fam walaupun berbaki dengan 2, lihatlah pembukaan yang cukup besar daripada mereka untuk mendapatkan info. Bermain dengan sangat pasif, menanti saja pihak lawan berada dalam keadaan yang leka. Cuba untuk mencari info daripada QB dengan penggunaan SLR. Belum lagi berjumpa dengan sesiapa. Tetapi sekali lagi Topcast, circle yang kelima, tak ramai pemain yang berbaki. Ya, sangat pantas kalau kita tengokkan corak permainan yang dilepaskan oleh pasukan-pasukan ini. Dan sekarang ini Geek Fam buntu untuk masuk ke dalam circle. Mereka dijaga, mereka terjaga dan mereka tidak ada kenderaan. Berbahaya. 8 pasukan lagi yang berbaki. Boskur ada entry yang cantik untuk masuk dalam circle yang ke-6. Dan kita akan lihatkan pergaduhan antara Farang Legend, Sam 9 dan juga Homeboys yang bakal berlaku tak lama sahaja lagi. Memang sukar. Sukar untuk rata-rata pasukan masuk ke dalam zon seterusnya. Sam 9 akan disekal oleh Farang Legend. Nadib walaupun tinggal satu orang, dia masih lagi cuba untuk mencari kill point sekarang ini. Dia berada di satu sudut yang begitu baik sekali untuk dimainkan sebenarnya. High ground tapi sayangnya mereka tinggal satu orang. NC Frankie juga ada berdekatan dengan dia. Dan ini adalah kemarahan yang baik untuk pasukan EVOS. Tapi ditembak lagi dengan baik. Miracle sebenarnya mendapatkan di situ. Reza akan dihancurkan. EVOS VIP dihantar ke lobby di tempat yang ke-8. Oh, alamak bahaya. Geek Fam akan mula untuk bergerak. Mereka mula untuk mengganas sekarang. Homeboys mungkin akan menjadi mangsa seterusnya. Farang Legend masih bermaharajalela dalam kawasan kompaun tersebut. Tapi mereka perlu untuk keluar. Dan nampaknya malang. Untuk Tam dia akan diletupkan oleh Helton daripada bahagian belah atas. Farang Legend garang sekarang ini top 6 untuk mereka. Dan mereka akan cuba untuk menyekat kemarahan pasukan daripada Homeboys. 2 orang saja lagi untuk dilenyapkan. Kereta telah pun dihidupkan dan mereka cuba untuk masuk ke dalam zon. Tetapi tim Bosku tidak akan membenarkan perkara tersebut untuk berlaku dengan mudah. Bat dapat Helton di situ. Sayangnya tapi Avoy juga akan menyekat kemarahan ini. Terus saja bergerak untuk masuk ke depan. Tapi dia tak dapat tricks. Apa tak dapat tricks? Oh, bahaya untuk Clutch. Berbaki dengan satu orang pemain. Adips di bahagian atas bumbung. High ground advantage. Tapi jika dia jatuh, hilang sudah Clutch ke tempat yang keberapa kita tak berapa nak pasti lagi. Belum lagi berlaku tapi Tobat mencari Farang Legend berada di kawasan hadapan beliau. Cuba untuk menjatuhkan salah satu daripada mereka. Repo rendah. Perlu untuk heal up. Adik perlu untuk diangkat serta-merta. Tapi bom tangan akan dilontarkan oleh pasukan Bosku daripada bahagian atas. Ya betul. Tapi Sekal menekan mereka. Dan juga sekarang ini banyak perkara yang menekan. Olio menunggu sign sesuai untuk keluar daripada tempat ini. Homeboys masih lagi ada di kawasan belakang mereka. Mereka bermain dalam keadaan paranoid. Tak boleh nak terlalu ke depan. Tak boleh nak terlalu ke belakang. Memerhatikan belakang. Tapi sekarang ini Adib menyelamatkan keadaan. Pasukan daripada Farang Legend
Legend mungkin boleh bernafas sedikit selepas ini. QB cuba untuk mencari bat sementara tadi tak berjaya, tetapi Farang Legend masih terperangkap di bahagian sebelah bawah, dijaga rapi juga oleh pasukan Bosku. Ainaoki bermain seorang diri di bahagian kawasan gudang tersebut. Mereka memfokuskan diri mereka ke bahagian kawasan Farang Legend sekarang. Tiba-tiba pasif, tiba-tiba perlahan. Di minit yang ke-24 permainan kita, di mana ke-6 buah pasukan ini tidak mahu untuk melakukan kesilapan kecil. Dan Clash Guerrilla masih lagi ada circle kalau kita perhatikan. Memang betul-betul rezeki lah milik mereka. Tapi untuk pasukan Farang Legend dan juga Bosku, mereka perlu untuk bergerak dan bergerak dan bergerak. Inaoki dah scout circle dan Bosku melakukan perkara yang baik untuk chop circle terlebih dahulu. Adips tak boleh overpicking sekarang ni. Kalau tak, dia akan merugikan circle yang dia ada. Ramai dan juga banyak pasukan yang berbaki dengan satu dan juga dua pemain. Boskur kalau mereka betul-betul on fire, mereka mampu saja untuk dapatkan kesemua pemain lagi yang berbaki waktu ini. Adips dalam keadaan pasif, tak nampak lagi sesiapa. Bat dapatkan adik, tetapi ada Olio yang akan datang. Olio akan dapatkan bat. Trix last man standing untuk pasukan Homeboys dan akan cuba untuk dicari oleh pasukan Farang Legend tak lama saja lagi. Farang Legend 5 penyingkiran dominating untuk mereka, top 6 untuk mereka sekarang ni. Bom dipegang oleh QB. Cuba untuk mencari Trix tapi belum lagi jumpa. Trix tak tahu bom tu datang dari mana. Bom mungkin tepat kena kepada Trix sekarang ini. Tidak, kerana Trix ada satu rumah yang begitu baik untuk dimainkan. Farang Legend ada 40 meter untuk masuk ke dalam circle, tapi Adips akan menjaga mereka. Ya, masih konsisten untuk Clutch Guerrilla. Mereka masih lagi konsisten selepas 4 map yang dimain oleh mereka jika tak silap saya. Tapi apa yang dicari oleh Olio tidak akan berjaya. Ditembak daripada jarak jauh, ditekan tapi masih lagi berani untuk pick mencari pihak lawan mereka demi kemasukan dalam zon yang ke-7 waktu ini. Ya, sangat menekan, sangat menyakitkan. Begitu tertekan untuk mereka sekarang ini. Sukar kerana tidak ada smoke untuk dimainkan. QB ada bagi rupanya. Dia masuk ke dalam kawasan ini dan terus saja berkongsi. Memberikan isyarat kepada Adips yang dia dah sampai dekat kawasan tersebut. Adips melepaskan tembakan. Cuba terbakar dari Boy. Dia akan berjaya mendapatkan kill itu. Tidak dicuri oleh Asfah sekarang ini. Adips nampak gayanya terpaksa untuk berputih mata. Tapi Farang Legend tinggal 2 orang. Yep. Masih lagi nombor advantage tersebut untuk Boskur. Ada 4 pemain dan mereka berhadapan dengan NC. Frankie yang masih lagi tak dijumpai. Walaupun rakan-rakannya pulang awal ke lobi. Tetapi Frankie masih kekal dalam permainan dan tak diketahui langsung oleh pasukan Boskur yang berjiran dengan mereka. Malah Farang Legend pula yang dicari. Dan berjaya untuk dikeluarkan ke tempat yang ke-5. Sekarang top 5 untuk pasukan-pasukan yang berbaki. Bosku memang confirm chicken lah kan. Kalau kita tengok 4-1-1-1-1 dan ini adalah hanya kira-kira sahaja untuk tengok siapa yang akan dijatuhkan terlebih dahulu. Tapi Aboy akan mencari Frankie. Mungkin dia dah dengan steps terlebih dahulu. Frankie akan cuba untuk bertahan dengan lebih baik sekarang ini. Kalau Frankie berjaya clash, ini adalah keajaiban dan jika dia boleh jadi milik sesiapa sahaja. Ya, NC masih lagi bertahan. Frankie cuba untuk melontarkan bom tangan beliau terhadap pasukan Bosku. Cuba untuk mengelakkan daripada dirinya dirusuh oleh 3 orang pemain yang cukup giat mencari keberadaan pihak lawan mereka. Berbahaya, tetapi Adips tidak akan bermain dengan begitu pasif. QB masih lagi ada bom tangan, tetapi tidak akan dilontarkan lagi terhadap pasukan Boskur. Masih menunggu waktu yang tepat, masih lagi menunggu waktu yang sesuai. Ketiga-tiga pemain daripada pasukan Bosku masih lagi dalam kawasan rumah tersebut. 4 orang sekarang ini untuk Bosku. Mereka boleh chicken tapi mereka tak boleh buat silap sebab circle seterusnya mungkin bukan dekat mereka dan mereka akan diapit daripada 4 pasukan yang berbeza. Kalau kita tengokkan sekarang ini, Adips juga berhati-hati. Dia sedang memerhatikan Trix. Tapi kesemua perhatian diberikan terhadap Bosku yang melakukan pergerakan yang paling aktif. Psycho dapat lama banyak trading yang dilakukan sebenarnya pada waktu yang serentak. Tempat yang keempat untuk pasukan tak main nampaknya. Ya, menunggu untuk ia keluar. Tetapi Geek Fam masih lagi bertahan. QB berjaya untuk dapatkan 2 kill untuk diri beliau. 9 secara total. Begitu banyak mata placement yang akan didapati oleh pasukan Geek Fam dan juga Clutch. Walaupun berbaki dengan 1 orang pemain. Dan Bosku akan menanti saja pihak lawan keluar berbangunan ini. Mereka ada nambah advantage. Dan Naoki balingan bom tangan mencari Adips. Adakah berjaya? Tidak nampaknya. Ya, terlalu ke atas nampak gayanya sekarang ini. Gono pula kau. Oh, suka. Tapi itulah dia. Top 3 untuk 2 kali berturut-turut untuk pasukan Clutch Guerrilla. QB sekarang ini perlu untuk hanya delay kematian saja. Inilah perlawanan tempat kedua di antara QB dan juga Adips daripada Clutch Guerrilla dan juga Geek Fam untuk QB. Tapi untuk Bosku, kita boleh katakan chicken dinner yang hampir pasti. Tapi kau ingat tak benda ni, kalau kau ingat dulu pernah Icha buat, dia dapat chicken. Ya, ada. Tapi waktu tu memang perempuan je kot yang main, tak silap. Ya, memang ladies punya tournament lah pada waktu tersebut.
Tetapi waktu ini Asfa, Saiko dan juga Naoki menanti yang turun, tetapi yang di atas belum lagi mahu berbuat sedemikian. QB dan juga Adips, siapa turun terlebih dahulu? Ya, tapi Adip ada 4 first aid, QB pun ada 4. Tapi QB dah terkena beberapa damage. Mungkin untuk menyebabkan dia boleh healing dengan lebih cantik, lebih laju sebenarnya. Dan perkara tersebut dibuat oleh QB terlebih dahulu. Adip terjatuh, QB tempat kedua. Yap, betul. Dan dia akan melompat. Widow chicken dinner untuk pasukan tim Boskur. Berjaya untuk dapatkan chicken dinner di game yang keempat pada hari ini. Cantik jumlah kill diorang, 8 dan semua dapat 2. Semua share. Okey, orang tu aku ambil. Okey, kau dah 2, aku pula. 2, 4, 6, 8. Senang untuk kita kira.